Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk video kali ini, saya akan menerangkan secara ringkas karangan yang bertemakan politik bagi pengajian am semester 2. Berdasarkan buku rujukan, hanya ada satu bahagian sahaja di dalam politik, iaitu Wawasan 2020, apakah persediaan kita? Persediaan ini dipecahkan kepada 6 pihak, di mana pihak yang pertama merupakan pemimpin. Pemimpin yang berkarisma mempunyai ciri-ciri seperti daya usaha, kepribadian yang unggul dan ejen perubahan untuk mempengaruhi pengikutnya dalam menjadikan Wawasan 2020 satu realiti. Pemimpin di pihak kerajaan dan pembangkang haruslah bekerjasama dalam menjayakan misi ini. Yang kedua merupakan pihak kerajaan. Pihak kerajaan perlu mempergiatkan lagi usaha bagi 1. Memajukan ekonomi di Malaysia, 2. Meningkatkan taraf hidup rakyat, 3. Melaksanakan tadbir urus yang baik, 4. Mengurangkan keterisan dan pembaziran. Keterisan ini bermaksud kalau ada berlakunya penyelewengan terhadap sumber kewangan yang diperolehi ke ataupun salah guna kuasa ke. So, kerajaan akan cuba untuk mengurangkan keterisan tersebut. Kelima, memahami dan responsif terhadap keluhan dan rintihan rakyat. Dan yang terakhir ialah melaksanakan projek berasaskan keperluan rakyat. Bagi pihak institusi pendidikan pula, menyediakan sumber manusia menerusi bidang pengetahuan dan kemahiran. Sistem pendidikan di Malaysia haruslah selari dengan aspirasi Wawasan 2020 untuk menjadikan Malaysia sebuah negara maju dengan acuan kita. Bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik atau STEM diperkenalkan bagi meningkatkan daya saing pembangunan teknologi, manakala latihan teknik dan vocational atau TVET memberi tumpuan kepada aspek kemahiran demi memenuhi keperluan pasaran kerja. Golongan belia atau golongan orang muda. Golongan ini perlu menyiapkan diri dengan pelbagai ilmu dan kemahiran untuk menjadi pemimpin pada masa yang akan datang. Mereka juga perlu sentiasa memelihara semangat bersatu padu antara kaum, dan pelibatan belia ini dalam bidang sukarelawan amat diperlukan. Golongan yang kelima ialah rakyat. Setiap rakyat haruslah memiliki sifat cintakan tanah air dan berbangga untuk menjadi rakyat Malaysia. Rakyat haruslah mengutamakan sifat saling bersatu dan menjunjung aspirasi perpaduan dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum. Untuk sektor swasta pula, sektor swasta bertindak sebagai rakan strategik dalam pembangunan negara dengan melaksanakan pelaburan ataupun projek yang menyokong Wawasan 2020. Perkongsian pintar dan berkesan antara sektor awam dan juga swasta haruslah diamalkan sebagai mekanisme penggerak agenda transformasi ekonomi. Sedikit penambahan. Cabaran Wawasan 2020 merupakan salah satu soalan yang familiar keluar dalam STPM, di mana salah satu cabaran Wawasan 2020 akan ditanya. Masalah yang dihadapi oleh pelajar ialah pelajar tidak faham maksud bagi setiap cabaran tersebut. Jadi, pada bahagian ini saya akan terangkan secara ringkas apakah maksud bagi setiap cabaran tersebut. Cabaran yang pertama, mewujudkan negara Malaysia yang bersatu. Keywordnya ialah bersatu. Mempunyai matlamat yang serupa dan dikongsi bersama. Malaysia mesti menjadi negara yang aman, berintegrasi di peringkat wilayah dan kaum, hidup dalam harmoni, bekerjasama sepenuhnya satu bangsa Malaysia yang mempunyai kesetiaan politik dan dedikasi kepada negara. Jadi, keyword bagi cabaran yang pertama ialah bersatu. Bersatu bermaksud kita mempunyai matlamat yang sama dan matlamat tersebut akan dikongsi secara bersama. Cabaran yang kedua bagi Wawasan 2020 ialah mewujudkan masyarakat yang berjiwa bebas, tenteram dan maju. Masyarakat perlu yakin kepada diri sendiri, berbangga dengan apa-apa yang dicapai, gagah menghadapi pelbagai cabaran,
tidak mengalah kepada sesiapa saja dan dihormati oleh rakyat di negara lain. Cabaran yang ketiga ialah mewujud dan membangunkan masyarakat yang demokratik yang matang. Mengamalkan satu bentuk persefahaman yang matang, masyarakat boleh menjadikan contoh negara membangun yang lain. Maksud demokratik yang matang ni contohnya seperti bila berlakunya pilihan raya tersebut, proses pilihan raya tersebut dapat berlaku dengan tertib tanpa berlakunya sebarang anasir kekerasan. Cabaran yang keempat ialah mewujudkan masyarakat yang sepenuhnya bermoral dan beretika. Warga negaranya kukuh dengan nilai agama dan kejiwaan. Ianya didorong oleh tahap etika yang paling tinggi. Pendek kata, bermoral dan beretika ni merupakan satu amalan nilai murni yang ada dalam diri masyarakat. Cabaran yang kelima ialah mewujudkan masyarakat liberal dan bertolak ansur. Liberal maksudnya di sini ialah bebas, di mana rakyat pelbagai kaum bebas mengamalkan adat, kebudayaan dan kepercayaan masing-masing. Pada masa yang sama, masyarakat meletakkan kesetiaan mereka kepada negara. Apabila adanya sifat bertolak ansur dalam sesebuah masyarakat, masyarakat tersebut boleh hidup dalam keadaan yang aman dan harmoni. Cabaran yang keenam, mewujudkan masyarakat saintifik dan progresif. Cabaran ini lebih kepada bidang sains di mana mempunyai daya perubahan yang tinggi dan memandang ke hadapan. Progresif bermaksud menuju ke arah pembaikan atau kemajuan. Sebagai rakyat Malaysia, kita bukan sahaja menjadi pengguna kepada teknologi, bahkan turut menyumbang kepada tamadun saintifik dan teknologi masa depan. Menyumbang kepada tamadun ni bermaksud kita membuat teknologi. Bukan sahaja mengguna, tapi kita juga mengeluarkan teknologi tersebut. Cabaran ketujuh, mewujudkan masyarakat penyayang dan budaya menyayangi. Kepentingan masyarakat lebih diutamakan daripada diri sendiri. Salah satu langkah untuk mewujudkan masyarakat yang penyayang ialah memperkukuhkan sistem kekeluargaan. Pendek kata, cabaran yang ketujuh ini adalah berkaitan dengan sifat sayang menyayangi antara satu sama lain. Cabaran yang ke-8 dalam wawasan 2020 ialah memastikan masyarakat yang adil dalam bidang ekonomi, di mana pengagihan kekayaan negara dilakukan secara adil dan saksama antara kaum. Wujud perkongsian sepenuhnya bagi setiap rakyat dalam perkembangan ekonomi. Cabaran yang terakhir dalam wawasan 2020 ialah mewujudkan masyarakat makmur, mempunyai ekonomi yang bersaing, dinamik, giat dan kental. Makmur ni bermaksud kita memiliki satu kehidupan yang cukup, serba-serbi cukup. Kesimpulannya, untuk karangan yang bertemakan politik difokuskan kepada wawasan 2020. Pelajar perlu tahu maksud wawasan 2020 dan juga 9 cabaran yang ada dalam wawasan 2020 tersebut. Itu sahaja untuk video kali ini. Kita jumpa lagi untuk video yang akan datang. Terima kasih.